Pengerusi DAP Lim Guang Eng digesa turut mengambil tindakan terhadap Barisan Nasional yang didakwa mengaitkan beberapa pemimpin parti itu dengan Ketua Parti Komunis Melayu Chin Peng. Ahli Majlis Pimpinan Tertinggi Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Datuk Wan Saiful Wan Jam mendakwa ia kerana isu pertalian antara pemimpin DAP dengan Chin Peng itu timbul dalam satu dokumen yang menjadi bahan kempen BN dalam pilihan raya umum ke-15 lalu. Katanya ini bukan isu yang ditimbulkan Perikatan Nasional, asal usulnya dari bahan kempen BN. Jadi sekiranya ada apa-apa tindakan yang mahu diambil, saya rasa DAP berlaku adil dan pastikan ambil tindakan kepada mereka yang mencetak serta mengedarkan buku ini. Sebelum ini, Guang Eng dilaporkan menyamar ahli parlimen kepala batas daripada PAS, Siti Mastura Mohamad kerana mengaitkan keluarganya dengan Chin Peng dan bekas Perdana Menteri Singapura Lee Kuan Yew. Bekas Ketua Menteri Pulau Pinang itu berkata, tindakan undang-undang berkenaan dilakukan kerana Siti Mastura didakwa menimbulkan ketakutan terhadap DAP dan orang Cina sekaligus menyentuh unsur perkauman dan ekstremis. Dakwa Wan Saiful lagi, dokumen itu menjadi satu dokumen rasmi yang diterima pemimpin-pemimpin UMNO peringkat akar umbi sempena kempen PRU15 tahun lalu. Katanya ini isu sebenarnya dan saya tertunggu-tunggu juga bila Yang Berhormat Bagan nak ambil tindakan undang-undang terhadap BN sekiranya benar-benar DAP nak bersihkan nama. Dalam perkembangan sama, Ahli Parlimen Seputih jadi Sakut mengarahkan peguamnya untuk mengambil tindakan undang-undang terhadap Ahli Parlimen Kepala Batas Dr. Siti Mastura Mohamad kerana mengaitkannya mempunyai hubungan dengan komunis. Beliau berkata ia kerana Siti Mastura tidak menarik balik kenyataan yang dikeluarkan selain tidak membuat permohonan maaf atas dakwaan yang dibuat. Pada 10 November lalu, saya telah mengeluarkan surat tuntutan supaya Siti Mastura untuk menarik balik kenyataan yang dibuatnya. Saya beri dia 3 hari dan telah sertakan surat tuntutan. Namun sampai hari ini, saya masih tidak terima apa-apa surat mohon maaf tentang kenyataan yang dibuat itu. Jadi saya telah arahkan peguam saya untuk ambil tindakan mahkamah. Sebelum ini dalam rakaman video berdurasi 46 minit 51 saat, Siti Mastura pada majlis ceramah politik di Kemaman, Terengganu didakwa mengaitkan pemimpin veteran DAP, Lim Kit Siang yang juga bapa pengerusi parti itu, Lim Guang Eng sebagai sepupu bekas Ketua PKM, Chin Peng. Selain itu, Siti Mastura dalam rakaman itu juga mendakwa bekas Perdana Menteri Singapura, Lee Kuan Yew adalah sepupu Kit Siang selain mengaitkan isteri Guang Eng dengan Teresa. Siti Mastura turut mendakwa beberapa lagi pemimpin DAP, termasuk Setiausaha Agung DAP dan Menteri Pengangkutan Anthony Loke, Naib Pengerusi Kebangsaan DAP dan Menteri Pembangunan Kerajaan Tempatan Ngah Meng, Ahli Parlimen Beruas Datuk Ngeh Koham dan Teresa mempunyai hubungan kekeluargaan. Ekoran itu, Guang Eng dilaporkan telah memulakan tindakan undang-undang terhadap Siti Mastura. Dalam pada itu, Teresa juga berasa pelik dengan tuduhan yang dibuat oleh Ahli Parlimen Kepala Batas itu kerana ia tidak disertakan dengan sebarang bukti. Katanya, saya agak hairan, biasanya kita nak lemparkan tuduhan kepada sesiapa, kita perlu tunjukkan bukti. Kena tunjukkan bukti ujian DNA saya dan juga isteri Lim Guang Eng, Chin Peng atau sesiapa mempunyai kaitan kekeluargaan. Tapi dia kata semasa sidang media dipanggil polis, beri bahan rujukan kepada polis. Menteri Besar Terengganu Ahmad Samsuri Mokhtar dipilih sebagai calon PAS Perikatan Nasional untuk pilihan raya kecil Kemaman. Pengumuman nama Ahmad Samsuri dibuat Timbalan Presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man di Kemaman. Kata Tuan Ibrahim, pada peringkat awal ada 5 nama dikemukakan untuk dinilai. Katanya dengan ini saya mewakili Tuan Guru Presiden mengumumkan calon PAS mewakili PN dalam PRK Kemaman ialah Yang Amat Berhormat Dr. Ahmad Samsuri Mokhtar. Menurut Tuan Ibrahim, Ahmad Samsuri juga merupakan seorang daripada 3 naib Presiden PAS selain Timbalan Pesuruhjaya Parti itu di Terengganu. Dia memiliki ijazah Doktor Falsafah dalam bidang kejuruteraan mekanika berkaitan penerbangan dari University of Leeds, United Kingdom. Dengan pemilihan itu, Ahmad Samsuri bakal berdepan dengan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jendera Besar Raja Muhammad Effendi Raja Muhammad Noor yang diumum menjadi pertaruhan BN. Suruhanjaya Pilihan Raya menetapkan 18 November ini sebagai hari penamaan calon, manakala hari mengundi dijadualkan berlangsung pada 2 Disember. Dalam PRU ke-14 pada 2018, kerusi Kemaman dimenangi yang Dipertua PAS Kawasan Terbabit, Cik Alias Hamid dengan majoriti 2,163 undi dan mengatasi 4 calon lain. Dia sekali lagi mempertahankan kerusi tersebut pada PRU ke-15 dengan majoriti lebih besar iaitu 27,179 undi mengatasi 3 pencabar termasuk bekas Menteri Besar Ahmad Said. Cik Alias memperoleh 65,714 undi berbanding 38,535 undi pada Ahmad selaku pencabar terdekat. Pemimpin nombor 1 Bersatu Perlis secara terbuka mengecam Menteri Besar Ekoran namanya sekali lagi tercecer daripada pelantikan sebagai Exco. Malah Abu Bakar Hamzah juga menganggap Menteri Besar Muhammad Syukri Ramli tidak menghormati pemimpin sendiri kerana tidak mengendahkan surat sokongan diberi pengerusi PN Muhyiddin Yassin.
Abu Bakar berkata selain diketepikan oleh Muhammad Syukri, dia berpendapat ada pemimpin tertentu dalam Bersatu di Perlis mengkhianatinya. Katanya, saya cukup kesal kerana Menteri Besar membelakangkan keputusan Presiden Parti yang juga pengurusi PM Muhyiddin yang sudah memberi sokongan saya sebagai Exco. Malah saya juga kesal dengan segelintir pemimpin Bersatu sendiri yang menikam saya daripada belakang dalam soal pelantikan Exco. Untuk rekod, PAS dan Bersatu merupakan antara parti komponen yang membentuk PN. Selain kemudian, Presiden PAS Abdul Hadi Awang pula dilantik sebagai timbalan pengerusi. Dua aduan baru dilantik menganggotai kerajaan negeri yang dipimpin Muhammad Syukri, manakala seorang penyandang digugurkan. Asrul Emran Abdul Jalil yang juga adun kanyang dilantik mengetuai portfolio perumahan, kerajaan tempatan, pembangunan sumber manusia dan pembasmian kemiskinan. Dia menggantikan aduan Bintong Fakrul Anwar Ismail yang digugurkan. Wan Zikri Aftar Ishak Tambung Tulang pula dilantik memegang portfolio pembangunan belia dan kemajuan sukan, pembangunan industri kecil dan sederhana dan wilayah ekonomi baru dan pemekasaan usahawan dan ekonomi kreatif. Asrul Emrat dan Wan Zikri Aftar mengangkat sumpah sebagai Exco di hadapan Raja Perlis Tuanku Syed Sirajuddin Putra Jamalulai di Istana Arau. Sementara itu, 5 Exco tidak ada dan dikekalkan turut mengangkat sumpah. Abu Bakar yang juga timbalan pengurusi PN Perlis berkata, Muhyiddin memang mahu dia dilantik menyertai Exco negeri tersebut. Katanya Muhammad Syukri yang juga Pesuruhjaya PAS Perlis tidak pernah berbincang soal pelantikan Exco bersama PN negeri. Katanya, saya rasa ini tidak harus berlaku kerana melanggar arahan Presiden Bersatu Muhyiddin supaya perkara ini pelantikan Exco dapat dibincangkan.